Okay, aplikasi fungsi trigonometri. Okay, untuk menyelesaikan persamaan trigonometri, okay, awak screenshot benda ni tau, ini penting. Ini adalah tips yang saya gunakan, tips yang saya create untuk memudahkan murid lah. Okay, awak akan ingat formula ni, bas RMC. Bas RMC. So BA ni satu term, S satu term, RM satu term, C satu term. Bas RMC. Kalau apa ni orang cek ni bas lah, bas RMC ni yang sekolah lelaki tu. Royal Malay College macam tu lah yang sekolah yang lelaki tu. Bas RMC ni adalah teknik yang digunakan oleh sekolah Tun Fatimah kalau tak silap saya. Okay, BA maksudnya base angle. S apa? S sketch. RM read and merge. C ialah check. Apa maksud base angle? Base angle ialah sudut rujukan alpha. Kita namakan sudut rujukan alpha. Kita tak pasti awak dah belajar dalam maths biasa atau tidak. Dalam maths biasa rupanya ada nisbah dan terigu dalam syllabus form 5. Okay, sudut rujukan lah sudut yang berada di sukuan 1. Okay, ingat kan kita ada berapa jenis sudut. Okay, kalau sudut macam kosong, 90, 180, 270 dengan 360, kita boleh dapat nilai dia melalui graf kan. Okay, graf sin ke, graf cos ke, graf tangent. Kita dapat pada graf tu. Kalau sudut istimewa macam 30, 45, 60, kita akan tukar segitiga sudut tegak, betul? Okay, lepas tu selain daripada tu, kalau dua benda tu tak ada, tak boleh nak guna, ada lagi satu iaitu menggunakan sudut rujukan di sukuan pertama. Contohnya 325, awak nak cari sudut 325 tanpa menggunakan kalkulator. So, awak akan cari guna sudut rujukan yang pertama. Kan ada formula saya bagi. Sukuan pertama adalah kita punya sudut rujukan. Sukuan kedua ialah 180 tolak sudut rujukan yang pertama. Kalau sukuan ketiga 180 tambah theta. Yang keempat ialah 360 tolak theta. Itu adalah sudut rujukan lah. Kita gunakan teknik sudut rujukan. Okay, kalau sketch, kita lakarkan graf, bukan graf lah, kita lakarkan sukuan. Kita nak tahu sukuan kat mana. So guna formula X sugar tu coffee. Kemudian read and merge. Read and merge ni kita baca sudut dia lah. Tengok sukuan dia kat mana, so kita akan baca. Check lah, tentukan julat theta. Theta ni dia akan bagilah antara 0 sampai 360 ke, 0 sampai 2 pi ke. Okey, setakat ni boleh faham tak sebelum kita cuba buat soalan? Kalau boleh faham, tolong raise hand. Bas RMC. Okey, Aziz Aiman lagi. Izzat. Okey, Azrin, Nurin. Okey, so ini adalah teknik bas RMC. Awak tak jumpa mana-mana teknik dalam buku ni. Ini membantu awak untuk tahu step. Macam saya buat taburan normal tu. Step pertama cari skor X, skor Z ke barangkalian ataupun ke barangkalian skor Z, skor X. Itu adalah teknik-teknik untuk kita tahu mana kita nak pergi. Okey, so penyelesaian persamaan trigo dia ada 3 bentuk secara amnya. Okey, bentuk pertama ialah sebutan tunggal. Maksudnya akhir sekali awak buat sin theta sama dengan samping. Itu tunggal. Okey, contoh macam ni lah. Sin 2x sama dengan negatif 0.4321. Sin x tambah 30 sama dengan cos x tambah 120. Sin 2x tambah pi. Ini semua adalah tunggal-tunggal sin. Dia tak ada terlibat dengan apa-apa pun. Okay, negatif 3/2. Okay, dalam menyelesaikan soalan ni, identiti asas atau rumus trigo mungkin diperlukan. Okay, identiti asas. Siapa boleh bagi tahu saya apa nama lain bagi identiti asas? Boleh tulis kat ruangan komen tak? Okay, apa nama lain bagi identiti asas? Ada dalam soalan kat quiz tadi. Apa nama lain dia? Yes, Fazli kata identiti Pythagoras. Ada berapa rumus, berapa jenis rumus yang awak dah belajar? Rumus apa? Apa nama dia? Rumus apa dengan rumus apa? Berapa? 2 kan? Rumus apa? Siapa boleh bagi tahu kat ruangan komen? Ada 2 jenis rumus yang awak dah pelajari. Okay, Fazli rumus majmuk dan berganda. Betul. Okay, yang 2 ni mungkin diperlukan. Yes, ada ni cakap rumus sudut berganda tu satu jenis rumus. Satu lagi rumus sudut majmuk. So kita akan tengok bentuk satu.
Macam mana nak menyelesaikan soalan ni? Sebenarnya dekat soalan ni, awak pernah jumpa dekat tingkatan 3. Contoh dia bagi tahu sin X sama dengan negatif sin X sama dengan 0.5. Apakah nilai X? Awak akan songsangkan sin tu. Itu adalah form 3. Okay, so ini lebih kurang macam tu lah. Tapi kita kena tengok sukuan dia sekarang ni lah. Sebab masa form 3 dia hanya melibatkan sudut tiru sajalah biasanya. Okay, sebutan. Okay, yang pertama. Ini contoh yang pertama yang paling mudah. Okay, tolong pay attention Okay, sin theta sama dengan negatif 0.312. Okay, kalau dalam tingkatan 3 dia biasanya tak ada negatif tu. Sebab awak tak belajar pun kat mana sukuan tu kan. Okay, so sin theta sama negatif 0.312, awak nak selesaikan. Soalan dia akan cakap penyelesaian, menyelesaikan, selesaikan. So bila awak dah selesaikan, awak kena cari pemboleh ubah dia. So pemboleh ubah kat sini adalah theta. So awak kena cari theta sama dengan apa. Okay, so nak cari theta ni basic benda awak adalah cari sudut rujukan lah dengan cara awak songsangkan dia kan, songsangkan sin. Okay, awak akan buat macam ni. Okay, BA ni base angle. Base angle kita notate dengan tanda alpha. Mana pen saya? Lepas tu awak buat sin inverse lah. Okay. So BA ni kita biasa notate dengan tanda alpha. Okay, nak cari alpha ni awak akan songsangkan sin inverse lah. So akan masukkan 0.312. Okay, masukkan nilai nisbah tanpa simbol negatif. So bila awak nak kira guna kalkulator, tolong jangan masukkan negatif. Boleh tak saya bagi tahu saya kenapa tak boleh masukkan negatif tu? Okay, boleh tak bagi tahu saya kenapa kita tak payah letak negatif dekat kalkulator kita? Siapa boleh respon dekat ruangan komen? Okay, masukkan nilai nisbah terigu tanpa simbol negatif. Okay, Alif Imran, good. Negatif tu tunjuk sukuan yang mana sahaja. Dia tidak menentukan nilai sangatlah dalam kalkulator. So kalkulator dia akan baca sama je. Sama ada sukuan 1 atau sukuan 2. Kalkulator lah. So kat sini awak tak boleh masukkan negatif. Sebab negatif hanya menunjukkan sukuan. Okay, negatif untuk lokasi sukuan. So awak just kira sudut rujukan. Sudut rujukan tu sukuan pertama sebab tu tak boleh masuk negatif. So alpha ni sama dengan berapa kalau tekan kalkulator? Siapa lagi pantas boleh bagi tahu kat ruangan komen. Saya tak payah kira. 18.78 Alif Imran bagi tahu. Haziq Aiman kata 18 je. Tak boleh bagi macam tu tau. Kena bagi 2 tempat perpuluhan untuk sudut. Sudut 2 tempat perpuluhan saja. 18.18 Alif Imran kata 18.78. Kalau kira ni 0.312. 18.18 bukan 78. Okay, so kita dah dapatkan sudut rujukan. Okay, next adalah S. S adalah apa? Sketch. Okay, so untuk sudut ni, awak tentukan sukuan dia. Okay, apa? Add sugar to coffee. So, kita punya ni negatif kan? So, dekat mana? Sukuan mana kita berada? Alpha pula. Theta ni kat mana berada sepatutnya? Siapa boleh respon kat ruangan komen? Di sebuah trigo kita kan soalan kita negatif kan. So kita dah dapat sudut rujukan kita dekat sukuan pertama ialah 18.18. Okay, sekarang kita nak sketch. Sebenarnya theta tu berada di kawasan mana? Sukuan mana? Siapa boleh respon? Faiz kata 3 atau 4. Yes. So kita tick kat sini 3 atau 4. Okay, 3 ni apa formula dia? 180 tambah dengan sudut rujukan. Ni 360 tolak dengan sudut rujukan. Okay, so Rn ni kita read and merge. So dekat 3 dengan 4, so kita nak dapatkan sudut kat sukuan 3, kita kena tambahkan. Okay, yang pertama, alfa pertama ialah 180 tambah dengan alfa yang sudut rujukan tu 18.18. So alfa yang kedua ialah sukuan yang keempat. 360 tolak dengan 18.18. Jangan lupa simbol darjah. Okey, so kira lah 180
tambah 18.18. So kita akan dapat 198.18. Okay, yang ni bukan alpha dah sebab kita dah cari theta sini theta. Theta yang pertama, yang ni theta yang kedua. So 360 tolak sudut rujukan 18.18. Dapat 341. Okay, next adalah C, check. Check maksudnya apa? Kita check sudut yang kita dapat tu berada dalam julat kita tak. Cikgu sudut rujukan tu memang alpha. Biasa the best practice ialah alpha. Awak nak guna benda lain pun boleh kecuali theta x, y. Kalau nak tulis gamma ke beta ke tak ada masalah. Kita bagi nama alpha tu supaya kita tak tertukar dengan theta x atau y. So kalau tak nak alpha, awak boleh buat beta ke, gamma ke, delta ke. Delta biasa orang guna pembezaan. So alpha atau beta macam tu lah. Okay, check ialah masukkan nilai-nilai yang ikut nisbah, ikut kita punya julat. Julat kita 0 sampai 360. Adakah dua-dua jawapan ni diterima? Ya, sebab dia berada di antara 0 hingga 360. So kita punya theta ialah, kesimpulan kita terima dua-dua jawapan. Okay, settle. So jawapan ni mesti ada dua. Okay, kenapa dua? Sebab dia punya nisbah trigo ialah negatif. So dia berada dekat sukuan 3 dengan sukuan 4.